Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waffiqna tawfiqas salihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Yang mana kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah maksudnya adalah zikir-zikir yang disebutkan kepada Imam Nawawi. Yang mana Imam Nawawi buat kitab ni, dia letak dalam kitab ni hadis-hadis yang membincangkan tentang zikir dan tentang doa-doa yang pernah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi katanya kita tengok muka surat 162 nombor 274. Katanya kami riwayatkan di dalam kitab At-Tirmidzi daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina ya'wi ila firashihi astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi 3 marrat غفر الله تعالى له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وإن كانت عدد النجوم وإن كانت عدد رمل عالج وإن كانت عدد أيام الدنيا." Maksudnya, sesiapa yang ketika hendak tidur membaca Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maksud dia maksud mulai kita faham ketika kita baca, barulah dikesan dia lebih besar berbanding dengan kita baca tapi kita tidak faham. Maksud dia aku memohon ampun kepada Allah. Itu maksud astaghfirullah, aku memohon keampunan daripada Allah. Allah yang tiada Tuhan yang patut disembah selain dia, yang maha hidup lagi maha menghidupkan, dan aku bertaubat kepadanya. Dia baca sebanyak 3 kali. Tak banyak pun. Ada sampai 10 minit 5 minit tak apa. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baik. 3 kali dia baca, maka benda yang dia akan dapat, nescaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Walaupun sebanyak buih di laut. Banyak mana buih di laut, banyak tu dosa dia Allah Ta'ala akan ampun. Cuma kita kena tahu bahawasanya dosa dia ada 2. Yang pertamanya dosa kecil, yang keduanya dosa besar. Dosa kecil diampun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebaikan-kebaikan tertentu yang kita buat. Sebagai contoh, bacaan yang kita sebut tadi itu dosa kecil. Manakala dosa besar, kalau kita nak Allah Ta'ala ampun dosa besar, mesti kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melainkan golongan yang Allah Ta'ala pilih. Itu golongan yang Allah Ta'ala pilih, itu pilihan Allah. Ada juga golongan yang Allah Ta'ala pilih, Allah Ta'ala ampun dosa besar dia, tapi selain daripada dosa syirik lah. Baik. Katanya, walaupun sebanyak jumlah bintang di langit, walaupun sebanyak jumlah pasir di padang Alij, dia satu tempat. Alij ni nama satu tempat di negeri Syam, yang mana tempat tu banyak sungguh pasir. Kalau banyak tu pasir sekalipun, dosa dia banyak tu sekalipun, Allah Ta'ala akan ampun. Walaupun sejumlah, walaupun sebanyak bilangan hari-hari di dunia.
start daripada dunia diciptakan sehingga hari kiamat, banyak mana bilangan hari, sebanyak tu dosa dia semuanya Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan. Baik, cuma kita kena fahamlah, yang dimaksud dengan ampun dosa di sini adalah dosa kecil. Melainkan kalau masa dibaca satu tu dia menyesal, dia bertaubat kepada Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan ampun juga dosa besar. Baik. Seterusnya kami riwayatkan dalam Sunan Abu Dawud dan selainnya dengan sanad yang sahih daripada seseorang yang masuk Islam dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ambil daripada sahabat lah. Tapi dia khabar siapa sahabat yang secara khususnya dia khabar nama sahabat itu. Ni kalau kita belajar dalam ilmu hadis dia panggil mubham. Mubham, nama dia, istilah dia. Dia kata dia ambil daripada seorang sahabat Rasulullah. Jadi apabila diriwayat seorang sahabat Rasulullah, maka dia panggil mubham ni. Mubham sebab sahabat Rasulullah mungkin orang ni, mungkin orang ni. Cuma oleh kerana melihat kepada semua sahabat tu adil, semua sahabat tu adil, maka boleh diterima. Tapi kalau seorang perawi hadis dikata aku ambil daripada seorang guruku, tak tahu siapa guru dia. Tak jelas, maka tak boleh terima. Sebab kita tahu orang yang guru dia tu thiqah ataupun tidak, boleh dipercayai ataupun tidak. Baik. Katanya dia berkata, aku duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang seorang lelaki dari kalangan sahabat dan berkata, wahai Rasulullah, semalam aku digigit serangga. Serangga yang berbisa lah, sehingga aku tidak boleh tidur hingga pagi. Kena bahang dilipang kalau jeki sampai ke pagi tak boleh tidur, bagi contoh. Baik, maka dia ingin ngadu kepada Rasulullah. Jadi benda yang kita dapat faham, sahabat Rasulullah bukan dalam hal agama saja ngadu kepada Rasulullah, bukan dalam hal yang berkait dengan kesihatan dia nak tidur malam kepada Rasulullah. Tu begitu akrabnya hubungan sahabat Rasulullah dengan Rasulullah, begitu rapatnya hubungan sahabat Rasulullah dengan Rasulullah. Semua benda khabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi malam tadi dah nak tidur, pergi jumpa dengan Rasulullah, khabar Rasulullah kena ketik di kala jeki sampai kena tidur Rasulullah. Maka baginda bertanya, serangga apa? Dia menjawab, kala jengking. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama innaka law qulta hina amsayt a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurraka syai'un insyaallah ta'ala." Tengok kata Rasulullah, seandainya pada waktu petang engkau membaca a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, membaca benda ni pada waktu petang, kata dia, nescaya tidak akan ada sesuatu pun yang dapat memberi mudarat kepadamu. Itu makna lam yadurraka, tidak ada sesuatu pun yang dapat memudaratkanmu sekiranya Allah Ta'ala menghendaki. Tapi kena kembali kepada Allah Ta'ala jugalah. Jadi kalau sekiranya membaca doa ni petang, maka tak ada sesuatu pun yang dapat memberi mudarat kepadamu. Ni Rasulullah khabar kepada dia. Baca benda, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca petang, pagi. Makna dia benda, a'udzu bi kalimatillah, aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah. Kalimah Allah Ta'ala banyak, antaranya Al-Quranul Karim. Aku berlindung dengan kalimah Allah daripada kejahatan ciptaan Allah. Tu min syarri ma khalaq, daripada kejahatan ciptaan Allah. Baca doa ni. Dia bukanlah maksud kalau orang baca doa ni tak kena ketik, tak semesti. Tetapi kena ingat, lam yadurraka syai', kata Rasulullah, tidak memberi mudarat. Kena pun tak ada masalah. Itu maksud dia. Kena pun tidak menjadi masalah. Bukan maksud tak kena ketik. Jangan pula kata, Allah kau baca doa kena ketik kau. Kita jangan tengok kepada kena ketik ke tak. Dalam hadis Rasulullah kata tidak kena ketik, tapi Rasulullah kata apa ni? Tidak memberi mudarat. Kalau kena ketik pun tak ada masalah. Sakit sekejap. Baik. Baca doa ni patut yakin. Baca doa ni yakin. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba rasa ada sebahagian daripada ahli jemaah kita yang baca doa ni
Dan dia tengok sendiri dengan mata kepala. Mungkinlah dalam ramai-ramai tu kan ada seorang orang yang pernah baca. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya kami riwayatkan juga dalam Sunan Abu Dawud dan selainnya daripada riwayat Abu Hurairah. Riwayat tersebut telah dinukil dari Sahih Muslim pada bab zikir-zikir pada pagi dan petang hari. Jadi hadis yang kita baca tadi sebenarnya adalah hadis yang sahih. Pakat baca. Pakat baca. Hak yang tahu dah, bacalah. Hak yang sebelum ni tak tahu, malam ni tahu, ilmu baru bagi dia, pakat amal. Endek je. Ajar kepada anak-anak, ajar kepada cucu-cucu kalau ada cucu ada anak, pakat baca pagi petang. Sebab apabila kita baca doa ni pagi petang, maka insya-Allah tidak ada sesuatu pun yang dapat memberi mudarat kepada kita. Ni hak yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami riwayatkan juga dalam Sunan Abu Dawud dan selainnya daripada riwayat Abu Hurairah. Riwayat tersebut telah dinukil dari Sahih Muslim pada bab zikir-zikir. Itu kita baca dah. Kami riwayat dalam kitab Imam Ibn Sunni daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada seseorang apabila akan tidur hendaklah membaca surah Al-Hashr. Kalau nak tidur baca surah Al-Hashr. Baik. Kemudian bersabda kepadanya, apabila kamu mati pada malam itu, maka kamu tergolong dalam golongan mati syahid atau termasuk golongan penghuni syurga. Kalau mu mati, mu tergolong dalam golongan orang mati syahid. Maksudnya besar pahala mu dapat kalau mu penghujung sebelum daripada mu tidur membaca surah ni. Okey, satu perawi dia syok. Rasul kata mati syahid ke masuk syurga, tapi kedua-dua sebenarnya penghujungnya sama, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Ibnu Umar bahawa dia memerintahkan seseorang apabila tidur hendaklah mengucap Allahumma innaka khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfazha wa in amattaha faghfir laha Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Ya Allah, sesungguhnya engkau yang telah menciptakan diriku. Jadi kita sebelum daripada tidur kita cakap dengan Allah. Kita cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala suka seorang hamba menzahirkan ubudiyah dia, kehambaan dia. Ketika kita menzahirkan kehambaan kita kepada Allah, maka bermakna kita telah mengiktirafkan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala cukup suka. Jadi sebelum daripada kita tidur, kita cakap dengan Allah Subhanahu wa taala dulu. Ya Allah, sesungguhnya mu menciptakan diriku. Dan mu pula mematikan aku, ya Allah. Jangan kita mati ni tidur ni adik-beradik mati. Mati abang, tidur adik. Baik. Jadi sebelum daripada kita tidur, kita bercakap dengan Allah, mu yang mematikan kami. Bagimu kematian diriku dan bagimu kehidupanmu. Jadi aku hidup dan mati sebenarnya milikmu, milik Allah Subhanahu wa taala belaka. Semuanya berada dalam genggaman Allah. Baik. Katanya jika engkau menghidupkannya, maka jagalah dia. Esok kalau menghidupkan kembali, menjagalah diri aku ni. Dan jika engkau mematikannya, maka ampunilah ia. Benda lagi kita nak kalau baca doa ni. Benda lagi kita nak. Sebelum daripada tidur kita mengaku kita adalah hamba Allah, kita adalah ciptaan Allah. Sebelum daripada kita tidur, kita bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Lagu mana kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Kematian kita, kehidupan kita kabul kepada Allah Ta'ala. Kematian kita, kehidupan kita berada dalam genggaman Allah. Lepas tu, kalau sekiranya esok hidup lagi aku, ya Allah, hidupkan lagi, kurni lagi kepada aku kehidupan, peliharalah aku, ya Allah. Jaga aku. Benda lagi kita nak. Orang yang berada dalam pemeliharaan dan jagaan Allah, tidak ada sesiapa pun yang dapat memberi mudarat kepada dia. Baik. Hak tu hak yang kita nak.
Dia penjagaan Allah dua. Yang pertamanya penjagaan dunia dan yang keduanya penjagaan agama. Hak yang lebih besar adalah penjagaan agama. Hak tu hak yang lebih besar. Allah Ta'ala jaga mata kita daripada memandang kepada perkara maksiat. Allah Ta'ala jaga telinga kita daripada mendengar perkara maksiat. Allah SWT jaga hati kita daripada berfikir tentang maksiat. Kadang-kadang duk seorang duk fikir tentang maksiat. Kadang-kadang tak ambuh tengok benda maksiat, tapi nak tengok dalam Facebook ni ada belaka, ni macam-macam orang tag buat ikut dang kalau ni ambuh Allah kerek orang tag. Tak cakap nak benda nak tolak kita. Buka Allah tag benda pula. Allah astagfirullah. Baik. Jadi kadang-kadang kalau takwa kita kuat, okey kita dapat kawan. Kalau takwa kita tidak kuat, takut terus melakukan perkara tersebut. Jadi sebab itulah kita mengharapkan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara salah satunya adalah kita berdoa kepada Allah. Sebelum daripada tidur kita berdoa. Ini hak yang diajar oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau mau matikan dia ya Allah, tengok. Mung ampunlah. Nak benda lagi. Kalau Allah Taala mati kita minta Allah Taala ampun. Apabila orang tu dapat pengampunan daripada Allah, bermakna dia pergi ke dunia, di akhirat dengan pasti diyakini dia akan mendapat kebahagiaan yang kekal abadi. Sebab Allah Taala ampun segala dosa dia. Ibnu Umar mengatakan, aku mendengarnya dari Rasulullah. Ini bukan perkataan Abdullah bin Umar saja. Ini aku dengar perkataan ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seterusnya kami riwayatkan dalam Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi dan selainnya dengan sanad-sanad yang sahih daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang telah dinukil pada bab zikir-zikir pada pagi dan petang hari tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Allahumma fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wasyahadah rabb kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa ant a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirki. Qulha idza asbahta wa idza amsayta wa idza waja'at. Maksudnya, ya Allah, pencipta langit dan bumi, zat yang maha mengetahui segala yang tersembunyi dan yang nampak, yang zahir. Yang tersembunyi Allah Ta'ala tahu, yang zahir Allah Ta'ala tahu. Pemelihara segala sesuatu dan pemiliknya. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang patut disembah selain Engkau. Aku berlindung kepadamu daripada kejahatan diriku. Kita kejahatan diri kita banyak. Banyak kejahatan diri kita ni, keburukan diri kita. Maka kita minta berlindung kepada Allah daripada kejahatan dan keburukan diri kita. Baik. Dan kejahatan syaitan beserta semua pengikutnya. Kejahatan syaitan dia cuba merosakkan kita, membinasakan kita. Kita minta berlindung kepada Allah. Dan pengikut-pengikut dia, pembantu-pembantu syaitan. Katanya bacalah doa ini pada pagi, petang dan ketika kamu hendak tidur. Allah, kita sampai sini dah habis lagi macam kita kampus sebelum ni, tarik nafas panjang kita. Terlalu banyak sangat. Terlalu banyak bacaan-bacaan. Tak tidur mana ya. Allah Rabbi, terlalu banyak bacaan. Tetapi kita kena tahu bahawasanya bacaan ini dibaca oleh Rasulullah. Maka kita akan faham bagaimana Rasulullah dengan Allah. Setiap masa bersama dengan Allah. Mulut dan hati bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika tu hamba pergi ziarah dengan seorang ulama besar. Masa hamba duduk di Syria, nama Al-Allamah Syekh Abdul Hadi Kharsah. Antara ulama yang kira hamba rapat sungguh dengan dia. Kadang dia nak pergi jalan pun dia ajak kita, ada 2-3 orang yang ajak. Antara ulama besar lah. Sekarang ni duduk di mana pun dah tahu. Dan dia pernah mari di Malaysia sekali. Dia antara ulama besar lah. Nama Syekh Abdul Hadi Kharsah. Pergi ziarah dia. Pergi ziarah dia tu, mulut dia tu sentiasa berzikir. Ni baca-baca doa yang ni. Bukan baca doa ngaru, baca doa ni. Doa ni baca, lepas tu baca. Cakap sikit, okay, kita baca kitab sikit. Dia buka kitab, dia baca kitab hadis. Lepas daripada tu ada masalah dia. Lepas tu kita buka bawah, kata kejap nak ambil. Dalam perjalanan nak ambil air, baca doa. Lepas tu mari pula baca doa. Duduk kalau cakap kita, cakaplah, dah baca doa. Ada ruang sikit, dia baca doa. Allah Rabbi kata,
kita memang rasa kagum sungguh lah. Jadi kita tengok Allah jauh sungguh dengan kita. Jauh sungguh, memang cukup jauh dengan kita muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya kata dia, kami riwayatkan dalam kitab At-Tirmidzi dan Imam Ibn Sunni daripada Shaddad bin Aus, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin ya'wi ila firashihi fayaqra'u suratan min kitabillahi ta'ala hina ya'khudhu madja'ahu illa wakkala Allah 'azza wa jalla bihi malakan la yad'u shay'an yaqrabuhu yu'dhihi hatta yahubba mata hab." Baik, maksud dia benda. Ni tengok. Rasul kata mana? Tidaklah seorang muslim berganjak ke peraduannya. Maksudnya ke tempat tidur dia lah. Dan membaca satu surah daripada kitab Allah. Dalam hadis ni sebut satu surah, tak kira surah dia pun. Okey, kalau kita nak dapat fadilah yang sebelum daripada dia, kita baca surah Al-Hashr. Panjang sangat, baca surah pendek pun tak apa. Surah Qul ya ayyuhal kafirun kan kita ada dah kelebihan yang kita kan sebelum baca Qul ya ayyuhal kafirun sebelum daripada kita tidur. Panjang juga Qul ya ayyuhal kafirun, baca Qul huwallahu ahad. Panjang juga baca Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, pendek. Satu surah je sebelum daripada tidur, baca satu surah. Benda yang dia dapat, tengok. Ketika nak tidur, kecuali Allah Ta'ala mengutus seorang malaikat untuk menjaga dia. Allah Ta'ala atau malaikat jaga dia dan tidak membiarkan sesuatu pun yang mendekatinya untuk menyakitinya sehingga dia bangun. Tengok, Allah Ta'ala atau malaikat jaga dia. Kalau manusia jaga, kadang-kadang penjaga tidur, kadang-kadang sungguh penjaga kadang-kadang penjaga tidur. Pernah satu ketika Rasulullah bersama dengan para sahabat berjalan tengah malam dalam satu peperangan. Tiba-tiba sahabat minta kepada Rasul nak berehat sekejap. Masa tu lewat malam dah. Rasul kata dah kalau kita tidur ni siapa nak gerak sembahyang subuh? Rasul memang cukup ambil berat kat sembahyang. Walaupun dalam permusafiran. Pada musafir dulu jauh lebih teruk daripada musafir ni. Musafir ni kadang-kadang dia kelumpur dak lengah-lengah pun kan. Sejuk dak lekong pula. Sejuk dak lekong pula. Dia kelumpur. Tak cara dulu. Baik. Tapi Rasul tetap ambil berat tentang sembahyang. Siapa nak kejut kita subuh esok ni dekat dan tidur ni hujung malam ni takut tak bangun. Bila Rabah kata tak apa hamba Rasul jaga. Maka pakak tidur belaka bila Rabah jaga. Ngebila-bila tidur. Ngebila-bila tidur tak sedar. Lepas tu esok Rasulullah yang mula-mula sedar. Naik matahari cokoh dah. Lepas tu Rasul tanya, bila mana bila? Bila kata ngatuk dengan Rasul sampai kena sedar tidur. Baik. Jadi nak cerita lagu mana kalau orang jaga, mungkin orang saat itu tidur. Ni bukan orang jaga kita, malaikat jaga kita. Allah, soalnya ni. Pakat beramal, bukan payah sangat. Satu surah. Baca satu surah sebelum daripada tidur. Sanad hadis ini dhaif. Sanad hadis ni dhaif. Hadis ni dhaif. Kita kena faham, hadis dhaif dia berbeza dengan hadis palsu. Imam Nawawi adalah seorang ulama hadis dan dia cukup menjaga untuk menyebut hadis palsu. Kalau khabar hadis palsu, dia akan khabar pada hadis palsu. Di hadis dhaif masih lagi boleh kita amalkan. Apatah lagi disokong oleh hadis-hadis sahih yang lain tentang bacaan sebelum daripada tidur ayat Al-Quran. Ada hadis-hadis yang lain yang kita pernah bincang sebelum daripada ni. Baik, sekurang-kurang kita dapat pahala bacaan Al-Quran itu sendiri. Kami riwayatkan dalam kitab Imam Ibn Sunni daripada Jabir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula idza awa ila firashihi ibtadarahu malakun wa syaitan." فقال الملك اللهم اختم بخير فقال الشيطان اختم بشر فإن ذكر الله تعالى ثم نام بات الملك يكلأ. Maksudnya sesungguhnya apabila seorang hendak tidur, malaikat dan syaitan mendatanginya. Nak tidur mari dah, syaitan mari, malaikat pun mari. Baik, kita tak tahu benda ni sebab benda ni benda gaib. Dia benda-benda gaib kita tidak boleh nak cakap melainkan kalau ada sandaran daripada wahyu.
Benda gaib kita dah cakap dah, nak cakap main-main tak boleh benda gaib. Sebab tu salah. Mati, oh dia ni syurga terus. Oh, dia syurga terus. Datang malaikat muka nakir nak tanya tau. Tu gila orang lagu tu cakap benda gaib. Walaupun serbang duk atas kepala tak boleh. Benda gaib, syurga ke, neraka ke, seksa ke, nikmat ke, semuanya mesti berpandukan kepada wahyu. Sebab itulah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tidak boleh bercakap perkara yang gaib, melainkan kena berdasarkan kepada wahyu Quran dan hadis. Baik, sekarang ni benda gaib, kita dah nampak malaikat ke, syaitan ke apa, tapi apa dia rasa khabar, kita kena percaya. Kita kena percaya, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya apabila seorang itu nak tidur, malaikat dan syaitan mendatanginya. Malaikat mengatakan, ya Allah, sudahilah dia dengan kebaikan. Syaitan mengatakan, sudahilah dengan keburukan. Apabila dia berzikir kepada Allah kemudian tidur, malaikat akan tetap tinggal untuk menjaganya. Syaitan lagi. Kami riwayatkan juga dalam kitab Imam Ibn Sunni daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa ketika hendak tidur baginda membaca, Allahumma bismika rabbi wada'tu jambi faghfirli dhanbi. Baik. Hak yang biasa kita baca benda bismika Allahumma ahya wa amut. Sebenarnya bukan tu satu-satunya bacaan sebelum tidur. Jadi kita belajar kita Al-Azkar An-Nawawiyah baru kita benda terbuka mata kita lah. Rupanya terlalu banyak bacaan sebelum daripada tidur. Kita ingat tu saja. Hak setu pun kadang-kadang aja baca. Hak setu bismika Allahumma ahya wa amut. Hak setu tu kadang-kadang aja baca. Baik, rupanya banyak bacaan yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Allahumma bismika rabbi wada'tu jambi faghfirli dhanbi. Ya Allah, dengan menyebut namamu wahai Tuhanku, aku meletakkan punggungku, dia jambi ni lambungku. Aku meletakkan lambungku. Kan kita tidur mengiring kan? Aku meletakkan lambungku dengan namamu ya Allah. Maka ampunilah dosa-dosaku. Baik. Kami riwayatkan juga dalam kitab Imam Ibn Sunni daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man awa ila firashihi tahira wa dzakara Allah azza wa jalla hatta yudrikahu an-nu'as lam yataqallam sa'atan min al-layl yas'alu Allah azza wa jalla fiha khairan min khairid dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah. Maksudnya sesiapa yang berganjak ke peraduannya dalam keadaan bersih. Maksudnya dia pergi ke tempat tidur dalam keadaan dia bersih. Maksud dia bersih, dia suci daripada hadas. Dia ambil air semayang. Okey. Dah orang puang hak yang datang haid, datang nifas, okey dah apalah. Orang puang hak datang haid, datang nifas, tekoh datang haid, tekoh datang nifas, dari nak buatlah. Sebab dia ambil sembahyang. Nanti suci jadi setiap orang lelaki semua tekoh tak ada haid, tak ada nifas, dia dak bukan kira gitu. Orang puang dak buat benda hak yang dilarang buat, sebenarnya dapat pahala. Orang puang dak buat kerana benda tu dilarang, dapat pahala. Orang puang datang haid dak disembayang. Dah dak disembayang tu siapa kata dak boleh? Tuhan kata dak boleh. Hidup sembayang dapat pahala. Orang lelaki kena sembayang, dak sembayang dosa. Tu lain. Baik. Jadi sebenarnya Allah Taala Tuhan yang cukup adil. Baik. Walaupun orang puang ketika datang haid, dia nak buat sebagaimana yang boleh dibuat oleh orang yang suci. Baik, tetapi dia tetap dapat ganjaran kalau sekiranya ada qasa untuk buat perkara tersebut, andai kata dia suci. Kan? Andai kata dia tidak datang haid. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut dalam satu hadis, hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha katabal hasanati was sayyiat. Allah Taala telah menetapkan kebaikan dan keburukan. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang ingin melakukan satu kebaikan tapi dia tidak dapat melakukannya, maka Allah Taala akan tulis kebaikan itu di sisi Allah Taala untuk lelaki tersebut dengan sempurna satu kebaikan Allah Taala. Jadi ada niat untuk melakukannya. Kalau sekiranya tidak ada penghalang, maka dapat pahala. Baik. Jadi orang sesiapa berganjak ke tempat tidurnya dalam keadaan bersih, dia bersuci daripada hadas, dia ambil wuduk terlebih dahulu. Kemudian dia berzikir kepada Allah sehingga mengantuk.
Ni orang tua-tua, alhamdulillah orang tua-tua tempat kita setengah-setengah lah. Nak tidur tu pegang wasbah dulu. Duduk tidur dalam pegang wasbah. Bukan ketel saja. Ketel saja dah jadi, ketel wasbah saja dah jadi. Mulut saat ni tu. Mulut duk zikir sampai ke tidur. Ni maksud dia. Sampai tidur. Nescaya tidaklah dia terbangun pada malam hari kemudian memohon sesuatu kepada Allah daripada kebaikan dunia dan akhirat kecuali akan diberikan kepadanya. Okey, antara mana tempat mustajab doa ataupun antara mana cara untuk kita doa kita diperkenankan oleh Allah. Tu di antara cara untuk doa kita diperkenankan oleh Allah ketika kita nak tidur, biar tidur dalam keadaan kita suci dan berzikir. Kita dalam keadaan kita berwuduk, lepas tu kita berzikir. Biar tidur dalam keadaan kita berzikir. Biar tidur gitu. Bangun tengah malam, masa mana kita bangun tu berdoa kepada Allah. Pasti Allah Ta'ala akan bagi, sama ada dunia ataupun akhirat. Baik, itu maksud daripada hadis. Setengahnya kami riwayatkan juga dalam kitab Imam Ibn Sunni daripada Aisyah radhiyallahu anha. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak tidur membaca Allahumma amti'ni bisam'i wa basari waj'alhuma alwaritha minni wansurni ala aduwi wa arini minhu tha'ri Allahumma inni a'udhu bika min ghalabati ad-dayn wa min al-ju' fa innahu bi'sal dhaji'. Ya Allah, hiburkanlah aku dengan pendengaran dan penglihatanku. Baik, bagilah kepada aku mengambil nikmat daripada pendengaranku dan penglihatanku. Itu maksud dia. Baik, macam mana kalau Allah Ta'ala kurniakan kepada kita nikmat melalui pendengaran dan penglihatan kita, dengan cara kita jadikan pendengaran kita dan penglihatan kita kepada perkara yang Allah Ta'ala redha. Jadi pendengaran kita dapat dengar Quran, dapat dengar zikir, dengar hukum hakam, dengar ilmu agama. Itu sebenarnya nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Kita guna kepada apa yang Allah Ta'ala redha. Sama juga dengan penglihatan kita. Baik, seterusnya kata dia, jadilah kedua-duanya tetap ada padaku. Minta Allah Ta'ala kekalkan penglihatan dan pendengaran kita sehingga kita mati. Minta Allah Ta'ala kekalkan pendengaran dan penglihatan kita sehingga kita mati. Kalau orang tanya ada tak tip kita nak jaga penglihatan kita? Ada. Antaranya baca doa ni. Baca doa. Baca doa ni agar Allah Ta'ala kekalkan penglihatan kita dan pendengaran kita sehingga kita mati. Baik. Tapi kalau orang tu Allah Ta'ala tidak kekalkan penglihatan dia, pendengaran dia, dia sabar, itu adalah kebaikan untuk dia. Memanglah kita nak kekal pendengaran kita dan penglihatan kita. Tapi ada kali Allah Ta'ala uji ke penglihatan. Kadang-kadang datang sampai umur 60, dah apa nak nampak dah. Lepas daripada 60, dah nampak tu. Linga sama juga. Lepas daripada 60 kok, cakap orang nak cakap tepi kita. Lagi dak tepi, lagi tu dak dengar. Baik, ada apa dah? Tu ujian. Orang beriman berada dalam kebaikan sokmo-sokmo. Kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min. Hebat. Urusan orang beriman cukup hebat. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya semua urusan orang beriman berada dalam kebaikan. Walaysa dhalika li ahadin illa lil mu'minin. Benda tu tidak akan diperolehi melainkan hanya orang beriman sahaja. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Ketika dia mendapati benda yang menggembirakan, maka dia bersyukur, itu adalah lebih baik baginya. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Ketika ditimpa benda yang memberi mudarat, menyusahkan dia, maka dia sabar, itu adalah lebih baik bagi dia. Baik, jadi kita berada dalam kebaikan. Susah, kita sabar. Senang, kita bersyukur. Baik. Cuma antara cara ataupun tip untuk dikekalkan penglihatan kita dan pendengaran kita adalah sentiasa kita baca doa ni. Doa ni lain banyak lagi, ni antaranya doa dia. Baik. Ya Allah, tolonglah aku daripada musuhku dan tunjukkan padaku balasannya. Baik. Jadi minta Allah SWT bantu kita di atas mengalahkan musuh kita, dan minta Allah Ta'ala memperlihatkan kepada kita balasan terhadap musuh kita. Ya Allah,
Sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada kekuasaan hutang dan daripada rasa lapar. Minta berlindung kepada Allah daripada hutang menguasai kita. Atau makna ghalabatid dain, menguasai hutang di atas kita. Terlalu banyak sangat hutang. Dan minta juga daripada terlalu lapar. Sebab terlalu lapar ni, kerana yang demikian itu adalah seburuk-buruk temang tidur. Allah, temang tidur kita, kalau kita tidur bertemangkan dengan lapar sangat, memang cukup teruk dah. Memang cukup teruk dah. Tadi minta berlindung kepada Allah daripada perkara tersebut. Okey, ni dalam doa ni Rasul ajar. Ulama mengatakan erti ij'alhumal waritha minni. Dia buat bahasa Rumi, payah nak baca. Erti ij'alhumal waritha minni adalah jadikanlah keduanya tetap sihat dan selamat sampai aku mati. Pendapat lain mengatakan bahawa ertinya adalah jadikanlah keduanya tetap ada dan kuat di masa tua dan ketika anggota tubuh lain telah lemah. Itu jadikanlah keduanya pewaris kekuatan daripada anggota yang lain. Yang dimaksudkan dengan pendengaran adalah kemampuan untuk memahami apa yang didengar. Itu mana? Bukan pendengar-dengar, semata-mata dengar. Semata dengar dah faham dah. Jadi nak faham benda orang khabar. Itu maksud dia. Dan mengamalkannya. Sedangkan yang dimaksud dengan penglihatan adalah kemampuan untuk mengambil pengajaran daripada apa yang dilihat. Baik. Dalam riwayat lain, sebab kadang-kadang orang tua saat itu bukan nak nampak dah apa. Ni tahi, ni makanan. Hanya berang ramah tahi dah sekarang dah tua terlajak kan. Tu dipanggil benda penglihatan yang tidak dimanfaatkan. Kita nak Allah Ta'ala kekangkan penglihatan kita dan penglihatan tu dapat dimanfaatkan sehingga kita meninggal dunia. Dalam riwayat lain disebut waj'alhul waritha minni, kata gantiha. Ni waj'alhumal waritha minni. Ada riwayat yang lain menyebut waj'alhul waritha. Dia tak ada waj'alhuma, waj'alhul waritha. Okey, ni tak apalah. Ada riwayat waj'alhul waritha minni, ada riwayat waj'alhumal waritha minni. Boleh belaka. Baik. Oleh kerana itu disebutkan dalam bentuk kata tunggal. Dia kalau waj'alhu tunggal, kalau waj'alhuma dua. Itu dia bukan tunggal. Ni kalau orang belajar nahwu dia faham dah, tak apalah. Dan ni seterusnya kami riwayatkan juga dalam kitab Imam Ibn Sunni daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam منذ صاحبته ينام حتى فارق الدنيا حتى يتعوذ من الجبن والكسل والسآمة والبخل وسوء الكبر وسوء المنظر في الأهل والمال وعذاب القبر ومن الشيطان والشرك." Artinya, tidaklah Rasulullah semenjak berkahwin dengan akulah tidur sampai baginda meninggal dunia kecuali baginda dahului dengan memohon perlindungan daripada sifat pengecut, sifat pemalas. Baik, sifat pengecut, sifat pemalas, bosan. Kadang-kadang bosan, Allah jemu ada mari perasaan jemu mari dengar semua, ada gitu juga. Ada perasaan jemu mari ngajar semua. Ada perasaan gitu. Minta Allah Taala berlindung. Kalau jemu buat maksiat itu bagus. Apa wah dah buat maksiat mari masjid pula, itu bagus. Tapi kalau jemu buat kebaikan, tu jam. Itu masalah. Tapi oleh kerana kita ni tempat ujian, kadang Allah Ta'ala uji kita dengan perasaan jemu. Mari perasaan jemu, sudah. Maka kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan main. Benda ni ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jemu cara ke masjid. Ada kau jemu cara ke masjid. Wah dah 20 tahun dah bercara ke masjid. Biawi kau orang lain pula. Lepas tu masuk gari, pergi masuk pusat beli belah pergi pasal minggu, tak tahu masa mana mayang. Itu jam. Itu masalah. Jemu kalau dalam bab dunia, tu boleh tahan lagi. Jemu puah dah kerja. Allah puah dah. Start daripada umur 16 dah ayah mati awal. Contoh kita kata. Start daripada 16 kerja dah. Ni nak mati lele dah pecah lagi. Allah jemu. Okey, boleh tahan sikit. Tapi kalau jemu buat benda baik, tu masalah. Mai jemu buat benda baik. Allah. Jemu dah letih dah. Mayang awal waktu semua. Mula nak semayang awak lewat waktu. Jangan awak tu masalah. Jadi kita minta Allah Ta'ala melindungi kita daripada perasaan tersebut. Sebab benda ni adalah ujian. Ni tempat atas dunia ujian.
Kita jangan anggap orang yang duk mari masjid semua tak ada ujian tadi. Ada mari ujian. Ujian Allah jemu. Jodoh rehat pula rasa. Jemu nak cara ke surga masjid jemu. Baik, minta berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada perkara ini. Itu hak yang Rasul ajar kepada kita. Baik. Seterusnya katanya, dia kalau misalnya ngajar hak benda hak yang dak tula ni, dak jemu benda tula. Benda tula dia bagi jemu. Bagi jemu kalau benda tula. Benda tula. Main sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, tak apa lagi. Main 20-30 kali benda sama, Allah jemu. Hamba sebelum daripada ni hamba buat buku berkenaan dengan darah perempuan. Berkenaan dengan darah perempuan. Adalah buku hamba buat berkenaan dengan darah perempuan. Dan hamba dijemput untuk menyampaikan daurah. Bukan sekali, bukan 2 kali. Mungkin dah lebih dah, hampir 100 kali barangkali. Orang dia sama dengan orang yang berbeza. Pada mereka awal semangat, tapi main benda sama ni yakin je jadi jemu kok. Jemu. Tapi duk ingat ditanggungjawab. Dia mari perasaan tu kan. Tapi kita kena ubah. Kita kena rawat perasaan tersebut. Ni tanggungjawab. Aku dah khabar dah faham. Jadi masa mengajar saat ni tak malah hurah panjang-panjang dah. Padahal benda yang kita kena khabar saat ni tu benda penting. Jadi ingat, dah ni tanggungjawab kalau aku dah khabar. Dah dia dak faham kan? Jadi kita kena rawat perkara tersebut. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Katanya mana lagi? Minta berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada sifat pengecut, penakut. Pengecut, penakut. Takut. Dia takut ni banyak. Kita kalau kata takut, takut katu. Yes, itu salah satu daripada takut. Takut untuk bercakap benda yang benar. Takut. Takut kalau cakap benda yang benar. Baik. Allah Rabbi. Tak boleh takut. Walaupun kawan kita, walaupun jemaah kita, kalau salah kena tegur. Kali takut. Sebab benda tu adalah kewajipan yang diwajibkan kepada kita. Baik. Jangan ada sifat takut. Dah mana mudah cara tengok orang buat maksiat. Malu. Tu bukan malu, tu nakut. Tu ada sifat pengecut. Dah orang buat maksiat. Dah mung kan ketua kampung. Ketua kampung kan. Mung ada jawatan dalam kampung. Dah takkan tak ada seorang jawatan dalam kampung ni. Dah lalu anak tinggi. Takkan anak tinggi belaka orang hak yang duduk masjid ni ada kan jawatan dalam kampung. Tengok kadang-kadang benda maksiat dilakukan dalam kampung. Tanggungjawab kita kan. Adakah kita pemerintah dah kan? Tanggungjawab kita. Takkan dah saja. Dah buat apa? Allah malu. Leh. Tu bukan malu, tu nakut tu. Kau tu kena kerak batu buang. Kalau cakap ngasah. Sungguh ni ada hak nak cara. Ada hak nak cara mulak gitu. Tak boleh hak gitu, mana boleh hak gitu. Kita ada kekuatan, ada kuasa kan. Kena halang kan. Kena tegur, kena cegah kan. Kewajipan kita tu kan. Baik. Seterusnya malah. Minta berlindung kepada Allah daripada perasaan malah. Malah ni maksudnya malah ni keinginan nak buat tapi tak ada kemampuan ni tubuh tak buat. Bukan tak mau buat, nak buat tapi tubuh tak buat. Kita malah gitu. Bosan, kedekut. Dia kedekut sebenarnya, kedekut yang dimaksud dengan kedekut ni adalah yang sepatutnya diwajibkan kita berinfak, kita tidak berinfak. Kedekut dalam membayar zakat. Itu bagaimana kedekut. Dia kalau sekiranya benda tu tidak diwajibkan infak, kita tidak berinfak, dia bukanlah benda yang berdosa. Benda yang tidak wajib infak, kita tidak infak, ia tidak dosa. Cuma tidaklah dapat pahala. Hak yang kata kedekut, hak yang teruknya, hak yang dibenci oleh syarak adalah kedekut dalam perkara hak yang wajib kita berinfak. Ketika wajib kita kena bayar zakat, kita tak bayar zakat. Baik, itu dipanggil bakhil. Begitu juga ketika ada orang yang amat-amat memerlukan, kita tak layak. Itu kita panggil kedekut. Sedangkan kita mempunyai lebihan harta, maka itu dipanggil kedekut. Buruknya masa tua. Wasu'il kibar, buruknya masa tua. Jadi umur terlalu panjang sampai ke Allah Rabbi jadi macam budak balik. Kita minta berlindung kepada Allah. Yang Rasulullah antara doa yang Rasul baca adalah
minta Allah Ta'ala berlindung bahawa sampai kepada umur yang terlalu tua. Baik, kita memang kita tak ambuh. Kita boleh dikatakan semua di kalangan kita ni tak takut pada mati. Takut mati. Oh, takut mati. Semua takut lah ke mati. Tapi dalam masa yang sama, panjang sangat umur kita ambuh kau. Kita kena minta, kita minta juga ni Rasulullah ajar bukan ambil rekis kita ni Rasulullah ajar. Rasul minta berlindung an uradda ila ardhil umur, bahawa aku ni sampai kepada umur yang cukup teruk, jadi macam budak balik. Baik. Benda lagi, buruknya pandangan pada keluarga dan harta benda, azab kubur dan dari syaitan berserta semua pengikutnya. Setengahnya kami riwayatkan juga dalam kitab Imam Ibn Sunni daripada Aisyah radhiyallahu taala anha bahawa apabila hendak tidur dia membaca, Aisyah membaca, Allahumma inni as'aluka ru'ya salihatan sadiqatan ghaira kadhibah nafi'atan ghaira dharrah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu mimpi indah. Dia terima mimpi indah. Dia ru'ya salihah ni mimpi yang baik. Mimpi yang baik. Itu makna ru'ya salihah, mimpi yang baik. Lepas tu yang benar dan tidak dusta. Kadang-kadang mimpi pelawak. Kadang-kadang mimpi pelawak. Dia kita minta daripada Allah Ta'ala mimpi yang benar. Mimpi Allah takutnya bangun lelah kali, padahal mainan syaitan. Nak mati lele. Dalam mimpi sana orang nak cekik, orang nak bunuh. Padahal tu mainan syaitan. Itu adalah gangguan syaitan. Kita nak mimpi yang baik, mimpi yang benar. Tapi orang yang insya-Allah orang yang jaga semayang, orang yang berzikir sebelum daripada tidur, ada wirid-wirid yang dia amalkan, dijaga pandangan mata. Kalau dia mimpi, kebiasaannya mimpi benar. Kebiasaan mimpi benar. Kadang-kadang sebelum daripada berlaku sesuatu benda yang besar, dia mimpi dulu. Itu adalah anugerah yang Allah Ta'ala bagi kepada sebahagian daripada hamba-Nya. Dan orang yang duk dengar, orang yang duk baca, ada baca benda, duk dengar, duk jaga semayang, duk jaga tu jaga ni, ada wirid-wirid dia. Hak yang hamba khabar ni, dia dapat mengiyakan kalau sekiranya dia buat benda tu. Biasanya begitu. Orang yang rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia mimpi yang benar. Nampak benda, kadang-kadang benda hak nak berlaku tu masuk dalam mimpi dia dulu. Baik. Allah Rabbi, bermanfaat dan tidak membawa kepada mudarat. Apabila dia sudah membacanya, para sahabat lain mengerti bahawa dia tidak akan berbicara sepatah kata pun sampai pagi hari atau sampai terbangun di tengah malam. Baik. Apabila dia sudah membacanya, para sahabat lain mengerti bahawa dia tidak akan berbicara sepatah kata pun. Allah Rabbi, ni yang boleh faham apa dia terjemah lagu ni. Okey, tak apa dah. Seterusnya Imam Al-Hafiz Abu Bakar bin Abi Dawud meriwayatkan dengan sanadnya daripada Ali, dia berkata, aku belum pernah melihat seseorang yang berakal tidur sebelum membaca 3 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Aku belum pernah melihat seorang yang berakal tidur sebelum membaca 3 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Jadi kalau orang berakal tak baca ni, macam dia tak ada akal. Kalau orang yang berakal dia baca benda ni. Baik, sanad hadis ini sahih sesuai dengan syarat periwayatan Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan juga daripada Ali, belum pernah aku melihat seorang yang berakal masuk Islam kemudian tidur tanpa membaca ayat kursi. Parok lalu. Jadi aku tidak melihat seorang yang berakal masuk Islam kemudian tidur tanpa membaca ayat kursi. Jadi bermakna kalau orang tu masuk Islam, tiba-tiba sebelum tidur dia baca ayat kursi, macam dia tak ada akal mana lah. Dia tidak guna mana akal dia. Sebab benda ni besar sebenarnya. Baik, besar kelebihan lah. Daripada Ibrahim An-Nakhai, dia berkata, mereka yakni para sahabat mengajar bahawa apabila hendak tidur hendaklah membaca muawwidzatain. Muawwidzatain ni qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, tu muawwidzatain. Dalam riwayat yang lain disebutkan mereka menganjurkan untuk membaca surah-surah ini sebanyak 3 kali setiap malam. Surah Al-Ikhlas dan muawwidzatain. Okey, surah Ikhlas, qul wallahu ahad, muawwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sanadnya sahih sesuai dengan syarat periwayatan Imam Muslim. Jadi hadis yang saat ni itu hadis sahih, dan sanad dia adalah sanad yang sesuai dengan syarat Imam Muslim. Perlu diketahui bahawa hadis-hadis dan asar
pada kajian ini sangatlah banyak. Menurut kami Imam Nawawi, cukuplah apa yang telah kami sebutkan sebagai bekalan untuk mengamalkannya. Banyak lagi. Tapi yang kami sebut tu cukup dah. Cukup dah. Kalau tambah banyak lagi, tak tahu banyak mana pula. Baik. Kami tidak menyebutkan hadis dan asar lain kerana bimbang akan timbul rasa bosan bagi yang mempelajarinya. Banyak lagi. Tapi tak biar cukup ni lah, takut bosan pula. Wallahu alam. Yang terbaik adalah apabila sanggup mengamalkan zikir-zikir ini. Itu yang terbaik. Ini kata Imam Nawawi. Biarlah aku dah sebut belaka lagi banyak lagi. Biarlah takut bosan. Yang terbaiknya amalkan zikir. Apabila tidak sanggup, tak mampu nak buat belaka, maka cukup dengan apa yang paling penting dan dapat dengan mudah dilakukan. Okey, pilih mana yang mudah kita buat. Dan kena ingat, amalan yang paling dikasihi oleh Allah adalah adwamuha wa inqal. Benda yang dilakukan secara berkekalan, berterusan walaupun sedikit. Hak tu yang paling dikasihi oleh Allah Taala. Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dikasihi oleh Allah, hak yang paling diamalkan secara berterusan walaupun sedikit. Baik. Katanya seterusnya kita masuk dalam bab lain, makruh tidur tanpa berzikir kepada Allah. Allahu Rabbi, ni banyak kita Oh ni banyak kita. Kadang-kadang ngantuk sangat pakai tidur je. Kadang-kadang ngantuk sangat pakai tidur, dan berzikir dah kepada Allah, dah ingat langsung dah. Kami riwayatkan dalam Sunan Abu Daud dengan sanad yang baik daripada Abi Hurairah, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha fihi kanat alaihi min Allahi tira wa man idtaja'a mawja'an lam yadhkurillaha fihi kanat alaihi min Allahi tira." Maksudnya, sesiapa yang duduk di suatu tempat dan tidak menyebut nama Allah, maka dia akan mendapat aib daripada Allah. Dan sesiapa yang berbaring di suatu pembaringan dan tidak menyebut nama Allah, maka dia akan mendapat aib daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapat celaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu di mana-mana saja kita berada, kita jangan lupa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Di mana-mana kita berada, supaya majlis tempat yang kita duduk diberkati, tidak mengundang celaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata at-tira artinya cacat. Pendapat lain mengertikannya dengan aib, kecacatan. Baik. Zikir ketika terjaga pada waktu malam hari dan ingin tidur kembali. Allah, bangun tidur, nak jaga tengah malam, ada zikir ni. Hai, payah nak buat ni. Bangun tengah malam, kejut tengah malam, ada zikir dia. Kita kejut tengah malam, nak kecing, bangun kecing je. Lepas tu tidur mula. Tidur mula lepas tu. Kadang-kadang kejut tidur. Benda tak nak tidur dah. Pusing kat tu, dah kena pusing kat ni. Nak mikir nak tidur je. Cari tok kepala bawah patah, tok pada dalam limu. Mulut tak ada nak zikir, benda bayang-bayang pun tak mau. Baik, Allahu Rabbi, cukup rugi sebenarnya, cukup rugi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita untuk kita ingat kepada dia di mana kita berada. Baik, insyaAllah kita sambung balik bab ni dalam minggu-minggu akan datang. Kalau sekiranya dipanjangkan umur, untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat kepada kita dengan apa yang kita bincang, dan agar Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kita untuk kita beramal sekadar kita mampu, agar kita dapat kelebihan-kelebihan apa yang disebut dalam hadis-hadis yang kita bincangkan. Allah Subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan, qawlan wa 'amalan wa i'tiqadan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.